Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda semua. Anda bersama-sama dengan saya Irwan Muhibin dalam rancangan The Aki Show. Hari ini episod yang ke-9 dan alhamdulillah we are coming live to you from Aki Bakemat HQ FB page insya-Allah. Dan hari ini dalam segmen-segmen yang ada dalam The Aki Show, Aki Kitchen dan juga Akademi, banyak benda yang kita nak kongsikan insya-Allah. So, boleh tak saya nak minta tolong kepada yang sedang menonton, sharekan link FB Live ini, The Aki Show ini kepada seramai yang boleh supaya insya-Allah semua dapat ambil manfaat daripada sharing dari dalam segmen Aki Kitchen dan juga Akademi. I bagi apa orang kata? Teaser sikit Akademi kita ada abang Fairuz. Dia nak kongsi tentang ketogenic lifestyle. Okey? Terus bersama-sama saya dan insya-Allah semua yang ada dalam The Aki Show. See you later. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam rancangan di Aki Show. Kali ini dalam slot kedua iaitu Aki Kitchen. Kepada anda yang baru saja menonton rancangan di Aki Show, terima kasih kami ucapkan. Saya Hanif dan saya Irwan Muhibin. Alhamdulillah dalam segmen Aki Kitchen hari ini kita nak bawa satu kelainan. Janib tidak akan melakukan apa-apa baking atau tak ada. Tak ada bersilar hari ini. Tapi insya-Allah kita tak mahu anda semua terlepas daripada perkongsian Akilah. Aiwa. So Akilah adalah ikon Aki Bakemat yang dah bersiaran lama dalam FB kita, yang selalu berkungfu, bersilat, memasak dekat dalam rancangan live kita. Tapi kali ini saya nak tunjukkan kepada anda satu video yang sangat menarik yang telah dikongsikan tahun lepas 2020, di mana Puan Akilah kita telah berkongsi tentang ini di depan saya ni, iaitu touch shell. Jadi bagaimana dia menghias touch shell, bagaimana touch shell yang rupanya begini menjadi satu kegemaran orang-orang yang di rumah sana, insya-Allah. Okey, mari kita mulakan. Kita mulakan sekarang lah, insya-Allah. Cara-cara untuk buat cheese tart yang paling sempoi dan simple. Gitu. Nak buat senang je kepada mak-mak yang bekerja kat luar sana, yang anak-anak suka makan cheese tart ke apa, tapi tak ada masa nak buat. Tak ada, orang kata apa, tak sempat lah sebab kerja kan, pagi ke petang ke malam, ada yang kerja shift tu kan. So hari ni saya nak tunjuk kepada anda cara nak buat cheese tart yang sempoi dan juga simple dengan menggunakan beberapa bahan sahaja. InsyaAllah anda akan dapat cheese tart yang boom kebabung. Okey, benda yang paling orang kata apa, sebab apa saya kata simple, sebab kita akan gunakan tart ataupun shell tart yang ready to use, ready made, yang mana dah siap dah. Kita gunakan yang dah siap di kedai kami. Terdapat ada produk ni, produk keluaran Muslim, Hanisa
pastry tart. Okey, saya nak ni lah sambil-sambil tu sebab saya nak buat. Okey, dia punya ni memang ready to use. Ready to use maksudnya apa? Boleh tulis piping dia punya cheese atas ni ya, kita boleh tulis makan. Tapi kalau nak lagi sedap, nak bagi fresh, nak lagi rangup, kita bakar set dulu dalam oven dalam suhu 120 selama 5 minit. Okey, set je. Kita nak bagi dia rangup sikit. Okey, bahan-bahan yang kita nak buat cream cheese. Yang ni pun sempoi juga, yang simple juga. Tak ada lah kita buta-buta je makan benda ni, masuk ni pukul-pukul, tak ada lah kan. Nanti dia rasa tak orang tak apa. Tak sedap lah rasa cheese saja, rasa masam sangat kan. Jadi kita akan tambah sikit bahan yang mana bahan yang sangat-sangat simple dan sangat-sangat senang didapati. Okey, bahan yang pertama yang paling penting dan wajib ialah cream cheese. Kita gunakan hari ni, saya gunakan 200 cream cheese yang saya gunakan Tatura cream cheese 200 gram. Okey, masukkan dalam bekas. 200 gram. 200 gram saja. Tak ada banyak-banyak sangat kan, takut tak habis rugi. Okey, bahan yang pertama itu bahan yang pertama. Cream cheese 250 gram. Tak kisahlah cream cheese jenama apa pun, tapi untuk jenama Tatura ni ataupun jenama Beka ni adalah jenama yang kata apa price dia punya harga dia orang kata apa, kita mampulah untuk beli untuk makan-makan ni kan. Tak adalah nak mewah-mewah sangat kan, untuk rasa-rasa diteringin tu kan. Tatura ataupun Beka adalah satu produk ataupun jenama yang reasonable, orang panggil apa tu, harga dia memang sangat batutan lah untuk ni, untuk kita pada yang tak mau beli mahal kan. Masalah rasa dia tetap rasa cheese, sama juga rasa dia rasa cheese, cumanya berbeza dengan apa nama tu, dengan produk lain tu mungkin dia lebih mahal tu, maksudnya adalah dia punya resepi yang dia buat tu menggunakan bahan yang mahal ataupun yang eksklusif, bahan yang susah nak dapat kan. So kita tak tahulah dia punya bahan dia tu. Yang kita masukkan tadi, kita dah masukkan cream cheese. Kemudian yang kedua kita akan masukkan ialah gula caster. Gula caster. Saya dah timbang dah gula caster ni 60 gram. 60 gram gula caster. Okay, masukkan dalam masukkan dalam cream cheese tadi. Okey, dua bahan tu dulu kita akan pukul. Kita akan pukul sebati menggunakan hand mixer. Kita tengok dia dah sebati dah dengan gula dia. Gula pun dah hancur lah tu. Okey, lenguh juga resepi ni memang sangat-sangat sesuai lah untuk emak-emak yang bekerja kan, yang tak ada masa nak buat daripada awal. Macam mana nak buat apa tu nama tail shot kan, tak share dah lah, tak share tu thank you so much. Sangat-sangat mudah bila kita ada dah siap tak share yang dah ready dah, yang dah orang kata apa, yang boleh terus guna. Okay, cream cheese dengan gula kesar tadi dah sebati. Okay, kemudian bahan yang kedua kita masukkan adalah ini dia, kuning telur. Kita menggunakan kuning telur, sebiji saja kuning telur. Kalau macam yang saya cakap tadi, tak semua resepi menggunakan bahan yang ada yang kami guna. Tak semua gunalah. Okay, 1 sudu butter. Sorry, lupa beritahu. 1 sudu butter. Saya gunakan buttercup 1 sudu. Kemudian 1 sudu kecil je, tak sudu sederhana lah, tablespoon lah. Yep. Essence vanilla. Okay, 1 sudu sahaja. Untuk 250 gram, tak perlu banyak-banyak. Okey, kemudian kita buat apa? Kita pukul balik. Bismillahirrahmanirrahim. Slow. Jadi saya katakan tadi, tak semua resepi menggunakan bahan yang saya gunakan. Sebab saya ambil resepi daripada seminit resepi yang saya yakin dan saya tahu resepi dari seminit resepi ni memang tak mengecewakan, insya-Allah. Tak fokuskan ni. Boleh tengok kita punya cream cheese tu dah gebu elok. Tak ada orang kata apa,
Tak ada ketulan-ketulan. Ketulan-ketulan itu tidak kelihatan sebab apa saya pukul. Saya pukul dengan mixer, pukul elok dengan mixer. Tudung dah terkelepat. Okey, kita akan masukkan dalam piping bag. Tak shell. Okay. Nak masukkan dalam piping bag. Kita punya cream cheese dah siap dah. Ya Allah, tak sabarnya kita nak piping. Ini kalau masuk peti makan sejuk-sejuk. Aduh, penuh air liok. So yummy, yummy. Yummy. Sangat yummy. Ish, saya tak percayalah saya buat cream cheese. Ini adalah first time saya buat dan boleh dikatakan berjaya. Mission complete. Kita nak bakar sat je lagi. Okey, kita nak bagi dia sedap, tak mau rasa ni saja, kita letak blueberry di dalamnya. Kita piping dulu blueberry dalam. Sikit je gunting. Alah, gunting pun Kak Syu. Kak Syu, what are you doing? Tu ada pisau tak tu kot? Ya, ni. Allah Akbar. Allah SWT. Kau sembelih ke apa? Okey, kita masukkan blueberry dalam ni sikit. Sikit je, tak ada banyak. Kenapa tangan nak? Macam tu je, bagi rasa. Nak bagi rasa je. Kalau banyak sangat pun tak sedap juga sebab dia masam kan. Kalau nak letak Nutella ke? Boleh boleh buat pergi macam mana pun tak apa. Letak je apa yang pun nak letak. Nak letak strawberry, nak letak buah atas dia dalam dia. Semua boleh, ikut suka kreativiti masing-masing. Lepas tu saya kata masak ni adalah art. Ikut suka kita nak buat macam mana pun. Ikut suka, biar buat lantak pun macam mana pun. Asalkan masuk mulut, sedap dan memuaskan hati. Itu dia. Okey, kita dah masukkan blueberry kita. Orang tu buat decoration atas dia tu, kita tak payah buat lah. Nak buat boleh, tak masalah, kita buat. Saya tengok tadi dia buat. Ada bau. Bau apa? Dah bau dah. Bau tak ni lah. Bau? Belum bakar lagi. Dia ada bau dia. Tak bau ke? Ni masuk peti. Kat Syu. Masuk oven. Okey. Ni nak tanya, Ya. besi tajam tu untuk nak congkel takoyaki tu ada tak? Oh, besi takoyaki. Besi dan yang tajam tu. Yang cakap yang Okay, kita nak masak sat juga macam tadi. 120 suhu untuk 5 minit sahaja. 120 suhu atas bawah 5 minit sahaja. Mai dekat tengok-tengok. Kami punya tu dah jadi. Dah jadi apa tu? Dekat sikit. Sangat. Wow, dia punya ni tinggi sangat nama. Cahaya. Nampak tak? Itu kosong lah. Kosong, macam mana tak bagi kosong, kita ni sikit lah. Kita apa tu nama? Tadi kami terkena oven. Piu, bawa ke sini. Sikit lagi nak habis dah. Okey, bateri kami pun dah nak habis dah. Kita letak lah kita punya ni sikit atas ni. Sekejap lagi kita tarik. Saya pun tak tahu nak tarik macam mana. Saya buat dot je lah. Saya tak reti lah. Saya nak bagi dia tak ada nampak boring kan. Lepas tu kita akan masukkan dalam peti. Bagi dia sejuk baru kita makan. Jangan nak bulan peti sejuk beku pula. Cerdik sikit lah. Nak bulan peti beku sejuk lagi. Apa tak jadi. Sebab dah potong ni tadi. Dia punya plastik dah potong. Apa nama? Lubang dia dah besar. Gitu. Tu je lah. Dah. Siap. Memang nampak boring. Memang nampak boring sebab saya tak pandai buat. Tak pandai nak corak-corak. Tapi saya yakin dah pasti rasanya sangat marvelous. Nak makan sekarang pun sebab panas kan. Dia kena makan sejuk-sejuk baru sedap betul. Ui, gebu tu. Ui. Sangat-sangat gebu. Okey, kami akan masukkan dalam peti. Sekejap lagi kami akan tunjukkan cara untuk makan. Nampak? Cara untuk makan. Masukkan dalam peti. Okey, masukkan dalam peti untuk
lebih rasa sedap, rasa sejuk. Okey, rasanya sampai sini dulu lah kot kami punya live pada hari ini, iaitu resepi membuat cheese tart sempoi dan simple. Okey, so terima kasih kepada anda yang menonton, terima kasih kepada yang like, terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang komen. Anda memang sempoi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya, bersama kami di Aki Bake Mart pada hari ini. So kalau nak dapatkan barang-barang untuk buat cheese tart yang sempoi dan simple ni, boleh mai ke Aki Bake Mart. Ada semua, insya-Allah. Kami akan melayani anda dengan sebaiknya. Dan jangan lupa mendaftar sebagai member Aki Bake Mart. Anda akan mendapat cashback. Itu yang penting, itu yang tempat specialnya, yang istimewa di sini. Setiap pembelian anda akan mendapat cashback. Anda bagi duit kami bagi duit balik ke anda semua. Nampak tak? Memang sangat-sangat baik. Okey, so pastikan anda datang ke Aki Bake Mart untuk berbelanja dan membeli belah bahan bakery, barang bakery ataupun barang pastry anda. Kami bukan sekadar menjual barangan bakery, kami juga ada barangan frozen, kami juga ada barangan-barangan kering dan juga barangan apa? Kotak-kotak. Barangan-barangan kering. Ada tepung dan sebagainya. Okey, kalau nak tahu apa yang kami ada, boleh cek dalam kami punya website Bake Mart. Ada bakemart.my, ataupun boleh tengok dalam Facebook kami, boleh scroll gambar-gambar yang kami dah update dalam status, apa benda yang kami jual, apa benda yang kami jual selain pada bahan barang bakery. Okey, setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada esok hari dengan live yang bertajuk Jeng. Okay, tunggu esok, boleh tengok esok kita akan buat live tentang apa. Saya pun tak boleh bagi tahu hari ni sebab nak bagi surprise. Okay, so setakat itu dulu daripada kami di Aki Bake Mart. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akila, thank you very much. Cheese tart sempoi, Pak Hang. Sempoi Pak Hang. Okey, tak panggil sempoi. Sempoi Pak Hang. Itu yang tajuk diberi. Betul. So ini, this is it. Apa orang kata tadi? This is dipanggil touch share. Ini yang Akila sebut tadi, ready to use, ready made. Sekarang tak perlu susah sebab nak buat benda ni bukan senang. Sangat remeh. Jadi ada pembekal-pembekal Bumi Putera Muslim, dia orang siapkan terus dan hantar ke kedai Aki Bake Mart. Dan anda boleh terus beli barang ready made ni. Sangat senang. Siapa pernah tertanya-tanya, saya memang peminat tart, tapi saya tak pernah tahu tart ni asal, kisah tart ni apa. Cik mana tahu tak kisah tart ni, sejarah ni? Siapa yang mula buat tart? Sejarah ni saya tak pasti, tapi yang penting disukai ramai. Betul. Kerana sebab saya suka juga, Abang Iman suka, saya pun suka. Dekat pasaran harga yang dah siap jual tu memang agak mahal. Tapi apa yang pelanggan-pelanggan kita suka ni, diorang terus beli yang dah ready ni. So diorang just piping di atas tu. Macam tadi Akila share tadi kan. Betul. Yang apa Akila buat tadi, cheese tart sempoi tadi tu. Sempoi. Dia memang dalam tadi yang ditaruh yang warna ungu tadi adalah blueberry. Dan diselimuti dengan cream cheese yang ditambah dengan gula kasta. Ini semua memang apa orang kata menaikkan selera. Dalam ruang baking yang masya-Allah kita semua suka dan kita semua yalah, kalau tak terlalu aware tentang baking pun, tart ni mesti ada di atas meja rumah anda at any one time dalam hidup anda. Betul tak? Yang penting kegemaran masyarakat kita ni adalah semuanya instant, segera. Betul. Since kita minum kopi pun kita cari kopi segera. Tapi ada cons dia lah. Bila segera ni ada cons dia. Jadi kita tak dapat nak sukat berapa gula dia, berapa kandungan yang sihat untuk kita. Betul. Tapi semestinya bukan setakat produk-produk seperti tart ni yang ada di Aki Bake Mart. Kadang-kadang bakers ni perlukan cepat untuk buat kerja mereka dengan beri bahan-bahan segera seperti tepung-tepung premix yang segera. Mereka hanya ikut arahan dan terus mulakan baking. Ya, tadi mudah. Sebenarnya kepada siapa yang menonton sekarang, kalau ada soalan tentang apa orang kata tart shell ni ke, ataupun cheese tart sempoi tadi ke, ataupun nak minta Akila buatkan cheese tart sempoi ke, tolonglah komen dekat sesi live ni, insya-Allah. Kalau anda komen, insya-Allah kami akan merespon. Dan apa ni, sebab saya tanya tadi nak tahu asal usul cheese tart ni pasal apa, kita di Aki Show ni insya-Allah hari ni akan membawakan, saya nak tease sikit insya-Allah kita nak membawakan satu pengimbang. Walaupun Cik Hanif dan tim Aki Group
menyajikan kepada semuanya tentang baking, tapi mereka juga amat prihatin tentang kita punya apa orang kata, the level of health awareness. Kan? Di masyarakat kita, especially masyarakat orang Melayu. Kita memang suka sangat makan benda-benda. Kadang-kadang kita orang kebiasaan ni, kita kekurangan ilmu macam tu. Kadang-kadang apa yang kita makan tu apa yang kita dapat. What you eat, you are what you eat. Pasal kita awal tadi kita berbual dengan insya-Allah Abang Yus. Nanti kejap lagi kita akan bertemu dengan beliau dalam segmen akademi. Kita berbual tentang diet. Pasal saya tanya kan mana asal kuih tart ni kan? Abang Yus kata dalam disiplin ketogenic lifestyle. Ada senada teaser. Sampai apa yang lembu makan pun kita ambil tahu. Macam mana dia pilih butter tu, macam mana dia pilih jenis butter tu, itu yang paling mustahak. Saya sendiri tak terfikir butter tu, lembu tu makan apa. Sampai nanti sekali detail dia. Tu kan. Banyak ilmu yang kita boleh kupas kejap lagi. InsyaAllah dalam segmen akademi dengan Abang Yus. Nama manja apa, panggilan manja Abang Yus insya-Allah. Dan apa orang kata, ini semua dalam usaha The Aki Show untuk membawakan kepada anda semua, menyajikan kepada anda semua maklumat pasal semuanya akan kembali kepada ilmu. Macam mana kita nak makan ni tak salah, tapi macam mana kita nak menyikapi makanan semua ni, apa yang telah diberi kepada Allah kepada kita untuk kita tidak salah gunakan. Betul? So insya-Allah itu dan banyak lagi dalam segmen akademik. So dalam sedikit daripada Cik Adi mungkin. Kepada anda sila tonton slot yang seterusnya kerana ia adalah ilmu yang sangat berguna untuk semua. Saya sendiri pun banyak ilmu-ilmu yang saya tak tahu yang akan saya sama-sama pelajari, insya-Allah. Stay tune together, okay? Phone tak. Tak, where is that sound coming from yang tadi tu? Your phone pelan sikit ni. Are we live already? Are we back already? Okay. Masya-Allah. So, thank you so much for staying with us. Tadi kita sudah berada bersama-sama dengan Brother Anip, insya-Allah. Sorry saya tadi Zulfan lambat queue. Itulah jadinya. So anda dapat menonton sedikit behind the scene tadi sebenarnya. Okay. This is Abang Yus. Welcome Abang Yus. Thank you. Abang Ahmad Fairuz, masya-Allah, seorang pengamal ketogenic lifestyle. Okay Abang Yus, kita tak mau lengahkan masa. What is it? Apa yang perlu mula-mula kita perlu tahu tentang ketogenic lifestyle? Silakan Abang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you so much pada Aki Bekmat jemput saya untuk bercerita sikit berkenaan dengan ketogenic. Sebenarnya a bit hesitant, tak berapa suka guna perkataan diet ni. So kita lebih gunakan perkataan lifestyle ataupun ketogenic living lah. Ramai yang dah dengar perkataan keto ni. Apa benda keto ni, KETO, okey ke KO? Tapi itulah, kita perlu sentiasa tahu cari ilmu. Kita jangan dengar-dengar je, kita kena buat research sikit berkenaan dengan keto. Apa sebenarnya, apa kalau kita ikut ketogenic lifestyle ni jadi apa dekat badan kita, apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan.
Because kalau kita bercerita pasal diet ni, diet macam-macam. You know, ada diet yang orang boleh tahan lama, ada orang kebanyakan diet sebenarnya tak tahan lama. Ada sebab dia tu. Apa maksud dia, Abang Yus? Kalau macam kita punya macam perbualan saya pertama dengan Abang Yus, masya-Allah, Abang Yus dah sebutkan orang kita selalu salah faham dia punya fundamental concept. Diet tu. Abang Yus ada explain diet tu apa? Diet ni sebenarnya is apa, kita yang dah salah ertikan. Kita hanya relate diet ni kepada cara nak kurus. Sebenarnya diet ni adalah pemakanan ataupun cara pemakanan. You know, cara pemakanan tu macam-macam. Tafsirannya pun macam-macam. Okay. Tapi yang paling penting, kalau nak kurus, sebenarnya nak kurus ni pada saya lah is a produk sampingan. Yang penting you need to get healthy to lose weight. You know, not to lose weight to be healthy. Masya-Allah. So you need to get healthy first, then only you lose weight. Itu baru cara yang betul sebenarnya. Jadi dengan ketogenic living ataupun lifestyle secara ketogenic ini, kita yang penting kita nak sihatkan badan kita dulu. Yes. Lepas tu macam mana nak sihatkan badan kita? Kita kena tukar cara pemakanan kita kena tukar cara hidup kita, our understanding and relationship with food. Kita jangan sekali-kali salahkan makanan ya, macam touch shell tadi tu. Touch shell tu tak salah. Betul. Dia tak ada dosa. Betul. Kita yang buat pilihan untuk kita nak makan 5 ke, kita nak makan 10 ke, kita tak nak makan langsung. Jadi makanan apa pun, even gula, even the whatever makanan yang kita classify bahaya untuk diri kita, banyak makanan tu tak salah. Faham. Sebab setiap makanan tu ada khasiatnya. Yang salah adalah kita, sebab kita yang buat pilihan untuk either makan banyak mana yang kita nak. Masya-Allah. Okey, so diet dah faham, saya dah faham, dan saya harap anda semua pun insya-Allah dapat kefahaman yang sama ataupun lebih, insya-Allah. So diet adalah cara kita makan. Bukan diet tu untuk satu terma yang kita gunakan untuk kurus. Dan untuk kurus ni tak salah, tapi there is a higher objective, yakni sihat. Apa cara kita makan, diet kita akan menentukan kebolehsihatan kita. Oh, nampak tak? Ada terma baru. Kebolehsihatan. So tak falasiat, dia punya the opportunity for us, peluang untuk kita untuk align kita punya minda, jasad dan juga kita punya spirit. Betul tak abang? Betul. Abang sebut tadi, kita kena faham, kita kena ubah cara hidup, kita kena ubah kita punya apa orang kata, way of life lah basically. Okay, so diet, cara makan. Ketogenic pula apa dia? Okay. Sebelum kita go proper lah into keto tu apa, saya rasa mungkin boleh saya cerita sikit pengalaman saya, macam mana saya kenal ataupun saya tahu berkenaan dengan keto ni. Because I think it's important, background tu penting supaya anda di luar sana boleh relate juga dengan apa yang saya kata. Sebenarnya bukan cerita yang outstanding ataupun cerita luar biasa pun. Cerita biasa je, tapi daripada situlah timbul kefahaman bahawa selama ni cara makan kita, cara pilihan makanan kita mungkin tak berapa betul dan tak berapa sesuai. Dan tak menyihatkan badan kita in the long run. Sebenarnya saya kerja dalam industri perbankan dah lama, tapi dalam 4 tahun lepas, 2017 saya decided nak resign daripada corporate world dan nak do something of my own. So di rumah kita duk buat macam-macam, duk buat online apa semua. Jadi bila dah tak bekerja tu, kita punya aktiviti pun dah berkurang. Sebab masa kerja dulu, you bangun pagi, you jalan pergi train station ke, and then during day you ada meeting, you pergi sana, banyak you pergi bergerak, sini, you banyak movement ya. Tapi bila you dah duduk rumah ni, ni dipanggil sedentary lifestyle. Maknanya you dah duduk, you banyak duduk atas kerusi, you kurang bergerak. Betul. You jalan pun dah tak sampai dah 10,000 steps a day kan. You punya Fitbit ke apa benda ni dah memang out je lah hari-hari kan. Tapi masa tu memang kurang aktiviti, tapi saya masih lagi pergi ke gym. Saya pergi ke gym 3-4 kali seminggu, workout apa semua. Lepas tu duduk rumah, kita ingat kita makan healthy. Memang makan healthy, memang makan bersih sebab makan yang masak di rumah apa semua. Tapi dah lepas 9 bulan
berat badan naik sampai 72 kilo tu. Seluar semua dah ketat. Alamak. 72 kilo. Terasa saya. Relax. Ini berlaku pada semua orang, bukan saya je. Tu saya kata bukan luar biasa. Jadi kita pun start wondering lah. Saya start wondering, macam mana ni? Ingatkan makan healthy kan, masak kat rumah, yang mak masak kat rumah, and then pergi gym lagi, lari marathon lagi kan. Masya Tapi still the weight keeps piling on. Sampai 72 kan, tak boleh jadi dah ni sebab dah rasa sluggish. Seluar-seluar pun dah ketat, tak ada benda nak pakai. Kita tak naklah beli wardrobe baru kan. Jadi saya mula start buat research untuk find out. So tengah duk baca pasal macam-macam jenis diet ni. Sebab dalam kepala memang duk fikir tak guna aku diet ni because diet ni selalunya it doesn't last. Right. Okay. Lepas tu duk fikir maybe I should increase my workout ke, intensity of the workout ke. Ya, itu turut membantu. Which is logical juga. kan? Logical lah kan. Kita duk fikir calories in, calories out. Yeah. Sebenarnya there's a lot more to it than just calories in, calories out sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba I came across this article about low carb diet. Maknanya cara pemakanan yang rendah karbo. Jadi duk baca tu came across this word ketogenic living. So duk apa benda lah ketogenic living ni. Sebelum ni adalah juga dengar kan keto tapi tak tahu exactly apa benda. So bila saya baca saya dapati sebenarnya the logic behind it, or bukan logic pun, the science behind it tu sangat-sangat make sense. Sebab dia mengatakan badan kita ni terlampau, ni basic badan kita ni terlampau biasa menggunakan gula ataupun glukos sebagai sumber energi. Maknanya badan kita we burn sugar, we burn glukos kan for energy. Dan disebabkan itu kita sentiasa makan. Kita sentiasa makan sebab kita nak energi tu. Kita ingat bila kita lapar tu kita tak ada energi dan kita makan lagi. Tapi kita tak sedar, secara tak sedar bahaya lebihan makan karbo ataupun gula itu. Right. Apa yang badan kita perlu sebenarnya adalah untuk burn fat. Right. Untuk dapatkan energi. So instead of burning sugar, kita nak burn fat. Logiknya, pernah fikir tak macam ni? Kita duk makan, kita store fat kan, lemak kat perut lah, peha lah, kat belakang lah. Store fat tu untuk apa bilanya nak gunanya? Kan? Jadi kita bukan beruang yang hibernate di musim sejuk. You know, yang kita makan and then in winter you tak makan, you use your fat, kan? Sebab kita sentiasa makan. Yeah. Jadi kenapa fat tu store untuk apa? Kenapa kita tak guna energi dalam fat tu? Kita tak guna fat itu sebagai sumber energi kita untuk kita move hari-hari, untuk all the bodily function semua tu. Ini just nak share fakta. Dalam fat yang kita store ni ada lebih kurang 100,000 calories yang kita boleh guna. 100,000 calories. Banyak tu. Compared tu store glukos dalam badan kita 1,700 je lebih kurang. Ni on an average person. Kalau orang yang bersaiz besar lagi banyak. Jadi kenapa kita tak tap on that energy source? Yang 100,000 lebih tu yang dalam badan tu kita duk nak guna yang 1,700 ni. Kena wonder tak kenapa? Jadi daripada situ saya continue dan kita find out lah sebenarnya what we want to do is to turn your body into a fat burning machine instead of a sugar burning machine. Maksudnya kita nak bakar lemak dalam badan kita tu, guna tu sebagai energy instead of bakar sugar ataupun bakar glukos. Glukos adalah nama ringkas untuk sugar. Right. Ataupun carbs. So daripada situ saya decide nak cubalah. Saya cuba protokol keto ni, tapi masa tu betul-betul saya memang buat secara saintifik. Cuba cara pemakanan itu, tapi at the same time saya juga cuba untuk tidak membuat a few things sebab nak tengok impact dia. Contohnya, saya decided that selama 4 bulan yang saya nak buat tu, saya tak nak workout langsung. Tak nak exercise langsung. Right. Sebab saya nak tengok impact tu. Kalau kita buat tu, ada tak impact dia pada muscle mass? Maknanya adakah saya akan kehilangan muscle mass ataupun otot-otot ni akan berkurang lah disebabkan style itu. So itu yang saya decide nak buat. Lepas tu Gang Ho, masa tu benda baru nak start, baca somewhere lah sebenarnya not advisable, tapi dia kata okay, you buat water fasting 5 hari dia kata untuk kick off the ketogenic diet ni. Tak manalah saya belajar tu, tapi decided ikutlah. So kita pun buatlah water fasting. Water fasting ni maksudnya tak makan langsung. Okay, tak makan tapi you boleh minum. You hanya boleh minum air kosong
ataupun you boleh minum kopi ataupun teh tanpa gula. Benda lain tak boleh. Anything makanan tak boleh Selama 5 hari. selama 5 hari. Okay lah, first day okay lah, relax je. First day lah, dah biasa puasa bulan Ramadan kan. Apalah puasa, tak apa makan tapi boleh minum kan. So first day okay. Second day, dia dah mula rasa lain macam. Second day ni sebab you dah tak makan more than 24 hours going into 36 hours dah tak makan, badan tak pernah buat macam tu, badan dah retaliate tau. You rasa lesu, you rasa ya Allah melepek, you rasa macam sakit kepala, pecah kepala, apa macam nak migraine pun ada. Ni lari full marathon 42 km pun tak rasa lembek macam tu tau. Fikir Allah apa nak jadi ni. Lepas tu I called my friend, ada kawan yang pernah buat, tanya dia, dia kata kau relax, kau tunggu je, kau sabar je, tunggu sampai the next day you'll feel better. Dia kata sabar je lah, nak tidur pun tak boleh ni sebab sakit kepala kan. Dia punya impact tu. Sekali bila masuk the third day tu, morning of the third day tu, tiba-tiba rasa macam lega. Bukanlah tak rasa lapar, tapi dia tak rasa lethargic macam apa nama hari kedua tu. So rasa okey. So saya complete 3 hari water fasting tu, dan hari keempat saya mula start makan secara keto. Bila kita makan secara keto ni, kita nak makan karbo, kita tak nak makan karbo langsung lah sebenarnya. Sebab kita nak serendah yang mungkin. Okay. Lepas tu kita makan protein sikit dan kita kena makan good fats. Good fats yang banyak. Good fats ni banyak sumber lah. Daripada butter, daripada olive oil, apa makanan yang kita goreng-goreng apa tu, kita guna olive oil ke ataupun coconut oil. Ya, untuk kick off benda tu. Sebenarnya nak cerita semua tu dalam sesi ni tak cukup lah. Of course, yes. Tapi secara basicnya itulah dia. Keto is when you eat very very low carb. Kalau nak tahu detailnya, kita kena limit tak sampai 20 gram of carbs sehari. That is very little. Itu sikit sangat tu. So lagi satu, kena faham karbo ni apa. Gula tu bukan, bila kita sebut gula, bukan sahaja kita masukkan gula putih, maknanya kita masukkan karbohidrat secara total. Ini termasuk grains, ya, grains, nasi, even oats, anything yang dalam pasta, dalam roti, semua tu kita tak boleh makan kalau ikut ketogenic lifestyle. Ingat jangan salahkan makanan tu tak salah. Betul, yeah. Tapi sebab kita nak apply keto protocol, benda-benda ni yang you tak boleh nak makan sebab you nak keep the carbs very very low. Masya Allah. Keto protocol, keep carbs low, apa orang kata fat burning machine, semua ni adalah keyword yang kita perlu belajar dengan lebih lanjut, insya-Allah, bersama-sama dengan Abang Yus. Dalam segmen Akidemi ni lah, insyaAllah kami dalam The Aki Show insyaAllah ingin Abang Yus bersama-sama dengan dalam The Aki Show untuk sampaikan maklumat tentang a healthy lifestyle ni. Dan kalau saya boleh kongsi, Abang Yus sendiri ada satu brand yang beliau kedepankan untuk apa orang kata menyajikan kepada masyarakat. Dia baking. Abang Yus bake, he bakes cakes, but can you tell bang? But the brand is Fitrati. Silakan bang. Okey, brand yang saya gunakan namanya Fitrati. Ada dua sebenarnya. Satu Fitrati Life. Fitrati Life ni untuk segmen ketogenic living coaching yang saya buat. Yep. Lagi satu adalah Fitrati Bake. Fitrati Bake ni kita buat produk bakery lah. Yep. Okey, untuk kek yang keto friendly, buns yang keto friendly, serunding pun ada. Tapi serunding keto serunding keto, kek yang di bake, apa orang kata? The keto bake lah, keto cake lah, insya-Allah kan. Betul. Semua ni kita nak belajar, semua ni kita nak ambil tahu, insya-Allah dalam segmen Akidemi dengan Abang Yus, Fitrati Lifestyle, Fitrati Bake, insya-Allah. Kenapa tak nasihat ke? Kan? Masih kita tak mau ke kita cuba buka sedikit hati kita. Mudah-mudahan kita boleh dapat apa yang kita boleh dapat melalui kesihatan yang lebih tinggi. Betul tak Bang? Betul. Some people they cannot get what they want because of their health. Kan? Ini kalau saya nak kaitkan dengan apa didikan agama kita, lagi panjang kita nanti insya-Allah. Rezeki tu ya, kesihatan tu. Yes, tu dia. Sedikit bunga-bunga daripada Abang Yus. Dan tanggungjawab kalau kita faham rezeki itu apa, it's a responsibility for us to say thank you to Allah by taking care of our health. Dan salah satu, we're not saying, dan again of course mungkin
kat luar sana, masyarakat kat luar sana, mungkin anda semua ada cara tersendiri untuk capai objektif sihat tu. Keto is one way. So insyaAllah Abang Yus dah he has tried it, he has tested it, and alhamdulillah the result is there. And we at Aki Show, we want to learn more from him, dan kita mahu sajikan kepada anda semua apa orang kata, the balance that we feel yang kita perlu capai. Kan hidup ni kan it's a balance kan. Keto ni bukan, I've never tasted Abang Yus punya keto cake tu, but insyaAllah dalam segmen-segmen yang dalam episod-episod yang akan datang, we are going to explore more on this keto channel bang. Boleh insyaAllah. So sedikit bang, before we go, any mungkin sedikit nasihat abang how kepada yang menonton yang mungkin terdetik hari ni, oh I want to change my lifestyle, I want to have apa orang kata, live a healthy lifestyle kan. Macam kita nampak sekarang kan, kalau kat social media ramai dah start main basikal, ramai dah start jogging kan, sikit story kat taman tengah jogging, lepas tu sikit story dekat tepi highway kan, naik basikal kan. But it's, macam kita Abang Yus kata tadi, exercise is only one part kan. So what is your exercise sebenarnya contribute to only about 15% je dalam proses katakan nak lose weight tu. 15% je daripada exercise. Yang selebihnya adalah sebenarnya pemakanan kita. Masya Allah. Jadi tak gunalah kayu basikal berkilo-kilometer pun lepas tu bantai nasi lemak 2 bungkus. Guilty. Itulah saya. Kalau saya exercise, nanti tengoklah saya makan macam mana kan. Tapi insyaAllah, apa yang penting ialah we want to understand, because ujungnya akan kembali kepada ilmu. Dan itulah sebenarnya warisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. So insyaAllah The Aki Show, apa orang kata, sekali lagi I think secara official ingin melamar Abang Yus insyaAllah untuk bersama-sama kami dalam The Aki Show. So kepada anda semua, if boleh terus follow Abang Yus punya social media, Fitrati Lifestyle dan juga Fitrati Bake, okey? Fitrati Life dan Fitrati Bake. Fitrati Live, pandai-pandai pula aku tambah style itu kan. Fitrati Live dan juga Fitrati Bake. Kalau terlepas tak apa, insyaAllah Abang Yus will be coming back with us insyaAllah in the coming episodes, alright? So insyaAllah itu saja daripada kami, daripada saya Irwan Muhibin dan juga Abang Yus dari dalam segmen Akademi hari ini insyaAllah. So come back, we have one more segment to say bye-bye dengan Hanif insyaAllah, okay? Stay tuned. Adik. Oh adik. Buat apa tu adik? Tak ada. Saya cuma nak lakon balik tadi. Segmen tadi kan saya masukkan macam saya tengah tegur orang kan. So saya nak ulang balik. Tapi yang tadi real, yang ni lakon. Yang ni berlakon. Bayang saja. Okay, so alhamdulillah The Aki Show episode yang ke-9, alhamdulillah hari ni kita dah almost to the end of the show, dan kita nak ucap terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama. Yes. Daripada pukul 11 tadi dah hampir sejam kita bersiaran dengan guest kita yang cukup banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Betul, Fitrati Live, Fitrati Bake. Follow Abang Yus di dua akaun ni insya-Allah. Dan kalau anda perasan tadi Abang Yus punya sharing sangat-sangat, I mean it comes from a special place kan. Saya duduk sebelah dia tu, saya rasa the vibe dan apa orang kata, dari dalam ikhlas terus keluar kepada anda untuk dikongsi. Yes, betul. Dan insya-Allah dengan sokongan anda, dengan doa anda, The Aki Show, we are growing from strength to strength. Dengan doa anda, dengan sokongan anda, kami hanya akan boleh apa orang kata, we can only grow stronger kan. Masya-Allah. Buktinya dengan kehadiran Abang Yus, kehadiran teman-teman yang sanggup datang bantu kami dari segi production. Ada adik kat sini insya-Allah. Ini bermakna The Aki Show ni sendiri adalah satu organisasi yang bawa manfaat kepada semua orang. InsyaAllah sikit sebab mic ni dah habis bateri. So just okay. Alright. Nampak tak?
Producer sudah enter frame. So insyaAllah kita, apa orang kata, episod ke-9 hari ini kami tak ada lain melainkan kesyukuran kepada Allah. So, kami sangat berterima kasih dan syukur, dan insyaAllah kami nak terus berusaha kuat untuk menyampaikan, untuk menyajikan kepada anda semua ilmu-ilmu yang manfaat dari segi bakingnya, daripada segi healthy lifestyle-nya. Bertambah pula hari ini dengan kehadiran Abang Yus kan. Bersyukur kerana dihadiri oleh Abang Yus. Betul. Dengan pelbagai ilmu. Mungkin di episod seterusnya kita tak pasti siapa lagi yang akan bersama kita. Yes. Dan semestinya insya-Allah kita mahu Akila kembali untuk melakukan aksi-aksi dia. Aksi silat dia, nak tunjukkan kita kepada apa resepi-resepi yang menarik, yang bahan-bahannya anda boleh dapatkan di Aki Bake Mart. Dan jangan lupa kalau boleh di social media The Aki Show, yakni Aki Bake Mart HQ di Facebook dan juga YouTube channel di Aki Channel. The Aki Channel. Dan jangan lupa sebelum kita nak sampai ke bulan Ramadan ni, insya-Allah kalau apa keperluan anda perlukan dari segi baking ataupun nak rasa waffle ke apa ke, mango shaking, jangan lupa datang ke Aki Cafe. Okey, cari Cik Anip. Pakai promo code The Aki Show. Kan adalah diskaun tu, insya-Allah adalah some kind of extra yang ada benda yang Cik Anip akan boleh tawarkan. Sebut The Aki Show. Alright. Okay, so insyaAllah that's it from us today. The Aki Show. Thank you so much. Mohon maaf kurang lebih. Dan apa orang kata, boleh tak kita bagi tepuk tangan kepada tim The Aki Show. Mana RoboCam? Boleh rover sikit tak? Cuba tengok siapa di belakang tabir. Teng. Tu dia. Tu adik apa ni? Apa nama kau? Aku dah lupa nama kau. Tika. Orang penting tu. Atika dan yang pegang kamera ni, pusing sikit Rish. Ni suami Atika, Rish. Dan kita punya director producer ini Cik Zulfa. Nampak tak? Kalau nampak ruangan ini kita di KBC sekarang ni, Kelantan Business Center. Okey, dan di sini juga adalah tempat foto klik melakukan photo shoot dan video shoot mereka yang luar biasa. Okey, so that's it from us, The Aki Show. Thank you so much. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.